Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat anda semua yang bersama kami secara langsung untuk program Hello Doktor TV3. Apa khabar semuanya? Zaim dan juga kru produksi mengharapkan yang terbaik buat anda. Moga-moga semuanya sihat-sihat hendaknya, dipermudahkan urusan dan ceria selalu. Jadi hari ini kalau anda berkesempatan, stay sampai ke hujung siaran sebab kita ada topik nak dibincangkan pada hari ini memang juga dapat menambah input dan pengetahuan kita bersama. Sebelum kita mulakan perbincangan, saya harap anda semua boleh support kami dekat Facebook rasmi kami Hello Doktor TV3. Tekan butang like dan anda juga boleh sebenarnya turut sama untuk tanyakan soalan ke, bagi pendapat ke, sembang-sembang ke, boleh belaka. Dan kalau anda nak hello kami, jangan lupa untuk save nombor telefon ini, okey? Nombornya 03-7726-1603. Jika anda berkesempatan telefon kami, kita akan ajukan soalan anda kepada doktor kita pada hari ini. Jadi hari ini topik kita apakah agaknya? Topik kita hari ini memang melibatkan ramai golongan, ya, usia dan sebagainya, iaitu sakit sendi. Apakah itu sakit sendi? Nak tahu tak macam mana ceritanya? Jom saksikan laporan yang telah pun disediakan ini. Sendi adalah fungsi penting pada tubuh badan manusia. Ia adalah sambungan pertemuan dua atau lebih tulang dan menyokong pergerakan tubuh badan manusia. Ada kalanya, sendi tubuh digunakan secara berlebihan daripada kemampuan badan sehingga berlaku masalah pada sendi serta menyebabkan kesakitan. Terdapat pelbagai jenis sendi di bahagian tubuh badan manusia, antaranya sendi di bahu, siku, pergelangan tangan, pinggul, lutut, buku lali dan sendi jari kaki serta tangan. Kesakitan dan kepenatan pada sendi adalah masalah utama yang kerap kepada pesakit. Sekiranya masalah sakit sendi ini tidak dirawat, badan akan menjadi tidak selesa dan boleh menyebabkan kecederaan pada tubuh badan. Mencegah lebih baik daripada mengubati. Pentingnya sikap ambil tahu agar keradangan sendi yang berlaku tidak memudaratkan. Okey, itulah dia tentang sakit sendi. Bagi Zaim lah kan, ramai orang dah tahu. Saya sebut je macam sakit sendi lah, sakit. Tapi apakah itu sakit sendi? Apakah itu sendi? Bagi Zaim lah, atas pengetahuan Zaim, sendi ni macam laporan tadi mengatakan, dia adalah pertemuan antara tulang-tulang untuk melancarkan pergerakan. Tapi kalau ada masalah dari segi itu, mungkin itu akan menyebabkan anda sakit badan anda. Zaim yakin juga, mungkin akak-akak kat rumah, abang-abang selalu bekerja keras. Pagi, petang, sama-sama kepenatan badan tu. Sampai kita sakit pinggang ke, sakit tulang ke, tangan kita tak perasan kita sakit apa. Jadi hari ini kita nak sembang-sembang dengan doktor, apakah agaknya cara untuk kita mengatasi masalah sakit sendi ini. Zaim di studio pada hari ini bersama dengan Dr. Maznida Mahjom, ya, selaku pakar perubatan kesihatan awam, kesihatan pekerjaan, Institut Kesihatan Umum, Institut Kesihatan Negara. Oh, panjang Selamat datang. Terima kasih. Terima kasih sebab sudi bersama kami untuk menerangkan tentang sakit sendi ini. Okey, bagi yang menonton, saya yakin juga ni ramai rasa macam saya biasa dengar sendi. Betul tak? Tapi sebenarnya kongsikanlah doktor mengenai sendi manusia ni dan fungsi-fungsinya dekat tubuh badan kita, doktor. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, terima kasih. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasihlah kepada penerbit dan tim penerbitan, pengacara kita Zaim, dan juga semua yang menonton rancangan Hello Doktor lah pada petang ini. Okey, so seperti mana yang Zaim tanyakan tadi, apa itu sendi? Okey. Sebenarnya sendi ni adalah betul macam Zaim cakap, pertemuan antara dua tulang. Okey. Dan dalam badan manusia ni kita ada banyak-banyak sistem. So dalam sistem otot rangka kita, di situlah terletak sendi. So kita ada otot, kita ada rangka. So dalam rangka dia ada tulang. Kalau Zaim nak tahu, dalam badan kita ada berapa tulang? Okey, dia berbeza dari kanak-kanak ke dewasa. Okey.
pada kanak-kanak dia lebih kurang dalam 270 tulang, and then bila dewasa dia menjadi 206 tulang lah. 206 tulang. Daripada 270 ke 206. Makin sikit Makin sikit. Disebabkan masa kanak-kanak tulang kita, bila tulang panjang kita dia tidak bercantum. Sebab tu baby bila membesar, dia boleh bertambah ketinggian. Hingga satu tahap dia akan bercantum, dan itulah tinggi maksimum makhluk tersebut, insan tersebut. Patut makin kurang jumlah tulangnya. Bercantum di situ. Okey, teruskan doktor. Okey, sama juga. Jadi bila tulang berkurang, jumlah sendi pun berkurang. So baby ada dalam 350 sendi, tetapi bila meningkat dewasa, kita akan berkurang sehingga 250 sendi. Tapi jumlah tulangnya 206 lah. Tulang tadi pula, dalam tulang tadi 80 tulang adalah di bahagian teras, dan 126 ada pada bahagian anggota kita, anggota tangan dan anggota kaki kita. Okey. Sendi diklasifikasi kepada mengikut daripada apa dia dibuat, dia dibina, dan juga fungsi sendi tersebut. Okey, kalau katakan dari apa dia dibuat adalah kita ada fibrous cartilage, dia sendi berfiber, satu cartilaginous joint, dia daripada tulang rawan, and then daripada sendi synovial yang mempunyai cair synovial. Okey, itu synovial joint. Tapi dari segi pergerakan, ada sendi yang tidak bergerak, ada sendi yang bergerak sedikit, dan ada yang bebas bergerak. Macam sendi di bahagian anggota, biasanya dia bebas bergerak. Kalau yang tidak bergerak tu lebih kepada sendi bahagian tengkorak kepala kita. Tengkorak kepala kita bukan satu tulang bercantum, tapi ada banyak tulang, dan dia di antaranya ada sendi-sendi fibrous. Banyak tu Banyak. 250 sendi dalam badan kita ni banyak sebenarnya, daripada atas kepala sampai hujung kaki. Betul. Tapi bercakap tentang itu kan doktor kan, apakah punca atau masalah-masalah yang boleh berlaku kepada sendi kita, doktor? Okey, sebab dia banyak, dia ada dalam badan kita, betul memang ada masalah. So masalah sendi ni boleh terbagi, kita boleh kata kategori akibat daripada luaran dan juga dalam badan kita sendiri. Kalau daripada luaran tu, contoh dia kita tercedera, terjatuh, terseliuh, okey, and then kita boleh patah tulang pada bahagian sendi. Ataupun daripada luar adalah bahaya-bahaya seperti jangkitan virus terutamanya. Bila jangkitan virus, biasa-biasanya bila virus menyerang, kita akan mengalami sakit kepala, mata berair, hidung berair, and then badan-badan kita akan rasa tak selesa, lemah, dan sendi-sendi akan sakit. Contohnya, siapa yang pernah mengalami demam denggi, dia akan mengalami sakit sendi juga. Boleh rasa kan? Siapa yang pernah mengalami, so dia tahu. Penyakit chikungunya, virus juga, yang tu pun kadang-kadang sehingga bertahun mengalami sakit sendi. Dan yang terbaru yang kita hadapi ialah COVID-19 pun mangsa pesakit yang mendapat sakit COVID-19 juga ada komplain sakit sendi. Dia rasa gilu-gilu tu kan? Rasa gilu-gilu, rasa sakit tu kan? Sakit. Dan sakit sendi dalam COVID ni, dia antara salah satu simptom long COVID. That means dia bukan hanya masa COVID, selepas COVID pun dia boleh berterusan. Banyaklah sebenarnya punca-punca yang boleh berlakunya sendi punya masalah kan. Okey, itu luaran. Itu baru luaran. Dalaman lagi panjang ceritanya hari ini kan. Okey, sambil-sambil itu juga doktor, kita juga ada menjemput kita punya penonton untuk kongsikan soalan mereka di laman Facebook rasmi kita. Mungkin nak dibacakan sekarang ya. Okey, daripada Hamdan Arshad. Okey, salam doktor. Kalau kita selalu meletup-letupkan jadi ini favorite ramai orang doktor. Ya, ada kesan jangka panjang atau tidak, doktor? Ini kita jawab kemudian. Sebab ini bagi Zaim kan, Zaim pun pernah macam doktor yang lain jugalah, katanya Zaim sendiri pun suka macam krup rasa lega. Tapi adakah itu okey ke tak? Doktor akan jawab sekejap lagi. Jangan ke mana-mana.
Okey, selamat kembali bersama kami secara langsung untuk program Hello Doktor TV3. Dan saya yakin juga penonton mungkin hari Ahad macam ni anda banyak berehat kat rumah kan. Tapi rehat pun ada kena juga kata orang tu tonton kami sebab masalah ini boleh dikatakan hampir semua orang ada rasanya. Contoh macam Zaim kan doktor, belum bangun pagi kan rasa macam aduh badan rasa kejung-kejung. Nak bunyikan krak, kruk, krap, pap, lega. Itulah soalan yang saya rasa ramai orang nak tahu juga. Kita petik lagi sekali soalan daripada Facebook kita tadi iaitu daripada Hamdan. Katanya, salam doktor, kalau kita selalu meletup-letupkan jari, tu bawah jari. Zaim, badan lutut meletup sekali. Okey. Macam mana kesan jangka masa panjang? Boleh ke tak boleh doktor? Cuba doktor jawab. Okey, bismillah. Okey, kalau katakan bila bersambung tadi kita punya sendi untuk pergerakan dan pergerakan dia ada had berapa kali nak patah-patahkan tu berapa dia punya darjah boleh pergerakan. Andai katakan kita punya sendi kita hanya terhad pada sekian pergerakan, tapi kalau katakan dalam kita macam contoh Zaim kata Zaim meletupkan, sepatutnya kita punya sendi pada tulang belakang kita, dia sendi itu tidak terlampau bebas bergerak. So kalau katakan dibuat terlampau kuat, dia boleh mencederakan bahagian sendi tersebut. Dan kemungkinan otot dia boleh radang ataupun dia punya ligamen ataupun dia punya tendon. Ligamen tu dia penyambung antara tulang dengan tulang. Kalau tendon tu otot dengan tulang. Jadi kita tak tahu bagaimana kita jangan kita buat. So dia ada range tertentulah, tak boleh dipaksa. Untuk kekuatan sebaiknya adalah kita buat stretching. Kita buat stretching. Kalau katakan macam rasa nak segar pagi kan. So ada pergerakan tapi jangan terlampau memaksa dan terlampau kuat sangat. Takut kita cedera pula. Betul, tapi macam soalan tadi tu dia kata jari dia. Dia nak patah-patahkan, dia nak kepak-kepakkan jari dia. Untuk long term doktor, okey ke? Kalau nak buat hari-hari. Sebenarnya tidak digalakkan. Tidak digalakkan. Sebab kita takut nanti kalau katakan masa di usia muda, kita punya ligamen tendon kita masih kuat lagi. Tapi bila kita berusia, kita punya otot kita semakin berkurang, merosot. Nanti masa tu mungkin kita dapat masalah lah. Di usia, kita takut. Dan nak tahu juga dari mana datangnya bunyi tu? Kenapa bunyi tu? Actually pergerakan antara tulang ke tulang tu, sendi tu. Sendi itu sendirilah. Bila kalau katakan dia boleh ada perlagaan antara tulang, dan bila kita tekan dengan paksa kan, sebab nak berbunyi tu kita paksa kan. Bunyi berpuas. Tapi doktor katakan tadi tidak digalakkan buat selalu. Okey, baiklah. Macam Hamdan tadi dia punya bahagian jari. Zaim lebih kepada bahagian belakang pinggang, nak bunyi dan sebagainya, leher dan sebagainya. Lain orang, lain tempat-tempat dia. Dalam pengalaman doktor sendiri kan, dalam banyak-banyak tempat kat bahagian kita punya sendi, bahagian mana yang selalu bermasalah doktor? Sendi yang bermasalah biasanya sendi yang bebas bergerak, dan biasanya sendi yang menjadi masalah ramai orang adalah sendi lutut. Sebab lutut ni dia akan menampung berat badan teras kita, berat badan kita. So sendi lutut biasanya ada masalah. So masalah ni berlainan lah. Dari segi umur, kanak-kanak lain, and then orang tua berumur lain, warga emas lain dia punya masalahnya. Memang generally memang bahagian lutut lah paling banyak berlaku kesakitan sendi. Walaupun bahagian sendi lain boleh juga. Bahagian pinggang, bahagian bahu pun antara yang selalu terjejas, tapi kebanyakan orang akan mengalami masalah lutut. Disebabkan sebab kadar obesiti negara kita pun meningkat. So because of berat badan yang tu pun akan menyebabkan lutut dia memberi tekanan, berat badan yang berlebihan memberi tekanan yang lebih kepada kita punya lutut. Betul. Sebab ada bacaan Zaim sebenarnya, berat badan kita ni, lutut kita ni menampung hampir lebih 70 ke 80% berat badan kita. Kita berjalan pakai lutut, kita berlari, berdiri bekerja, uruskan anak-anak, semua pakai lutut kita. Selain daripada berat badan, apa lagi punca-punca lain menyebabkan kita sakit lutut, doktor?
Okey. Punca-punca lain sakit lutut di bahagian lutut adalah macam tadi kita kata daripada dalaman kita sendiri. Dalaman kita sendiri mungkin daripada pemakanan kita. Contohnya kalau katakan orang yang mengambil banyak makanan yang mempunyai uric acid, mereka akan terdedah kepada masalah gout. Ya. Tapi gout memang pada secara klasiknya dia akan menyerang ke bahagian ibu jari kaki, tapi kadang-kadang dia boleh naik ke lutut. Selain daripada itu ada juga penyakit rheumatoid arthritis di mana dia progressive autoimmune disease, di mana sel-sel pengawal dalam badan kita tidak mengenali bahawa sel kita sel diri kita sendiri. Dia akan menyebabkan radang pada sendi kita. So bila radang, dia akan sakit, dia akan bengkak dan tidak boleh bergerak. Ataupun fungsinya akan berkurang. Kalau kata umur dia meningkat biasa-biasanya bahagian tulang rawan akan jadi menipis dan juga dia boleh menghakis bahagian tulang menyebabkan sakit. Jarak di antara tulang dengan tulang semakin hampir menyebabkan radang dan sakitlah. Itu di antara penyebabnya lah. Untuk macam golongan-golongan biasa yang bekerja harian biasa macam Zaim, macam anda kat rumah yang buat aktiviti harian pun dah mula sakit sendi. Macam mana pula mereka yang bersukan lagi menggunakan lutut dan sebagainya? Mungkin Dr. explain sikit, adakah golongan-golongan yang bersukan ini lebih mudah berisiko untuk mendapat sakit sendi ni, Doktor? Okey. Untuk mereka yang bersukan, actually bila bersukan sepatutnya dia ada tata cara untuk melakukan bersukan lah. Kalau katakan ini bagi golongan muda, sepatutnya kita kena start dengan stretching, warm up, memanaskan badan. Sebab apa kena memanaskan badan? Ya. Sebab apa kena warm up ataupun memanaskan badan? Sebab kita akan melembutkan, merelakskan otot kita dan bersedia untuk aktiviti seterusnya. Okey, yang tu. And then kalau katakan bila kita bersukan pula yang lebih berisiko adalah sukan yang beramai-ramai dan mereka berdekatan. Okey, contoh dia macam bola sepak, kadang-kadang apa yang berlaku, pasukan lawan boleh menendang, dia menyebabkan kecederaan pada bahagian kita punya sendi. Okey, selain daripada itu kadang-kadang kalau kata hoki dia boleh pukul dengan kayu hoki kan. Dia berisiko lah sebenarnya. Berisiko. Tetapi kalau katakan bersukan untuk orang yang telah sakit sendi, orang sakit sendi pun kena melakukan pergerakan bersenam juga. Sebab nak menguatkan otot, sebab bila otot kuat, sendi akan kuat. Itu bagi orang yang sakit sendi. So mereka perlu juga bersenam. Tapi bersenamnya mereka yang bersenam jenis yang kurang tekanan kepada sendi. Kurang tekanan kepada sendi. Contoh dia, kalau katakan biasa mereka berjoging, untuk lutut, mereka kena tukar kepada yang kurang memberi tekanan tu, kepada berjalan, walking. Ada caranya lah, Doktor. Maksud kalau anda dah terkena pun, tetap ada cara untuk anda membantu memperkuatkan kembali tulang dan sendi anda. Okey, itu soalan Zaim dan juga rakan Facebook. Ada juga rakan selebriti yang nak bertanyakan soalan. Jom kita dengarkan sama-sama. Hello doktor, nama saya Nurul. Saya nak tanya, betul ke kalau makan makanan yang berangin boleh sebabkan sakit sendi? Tanya tu. Dia rakan setugas Nurul Shah dan Nurul Ain. Okey, ini soalan yang paling mak-mak suka nak tahu. Dari segi pemakanan, contoh, kalau soalan tadi kan, kalau makan makanan yang berangin, adakah boleh menyebabkan sakit sendi? Sila Doktor jawabkan. Okey. Sebenarnya apa definisi makanan berangin tu? Sebab kita takut makanan berangin tu adalah yang mempunyai kandungan uric acid. Sebab kita tahu uric acid tu bila dia tinggi, dia akan berkumpul di dalam kita punya rongga synovial, rongga-rongga sendi itu. Kristal dia akan yang tu boleh menyebabkan sakit sendi juga. So definisi berangin yang contoh tu, makanan berangin tu apa? Itulah contoh dengan okey, kalau katakan yang boleh meningkatkan uric acid, biasanya jenis makanan laut. Okey, makanan laut, kerang-kerangan, udang, and then jenis kekacang. Dia boleh menyebabkan tingginya uric acid. Dia mengisi kekosongan ruangan tu. Dia akan menyebabkan kristal. Bila tahap uric acid tinggi dalam darah, dia akan menyebabkan
kristal terbentuk dekat dalam sendi kita lah. Jadi iyalah sebenarnya radang. Jadi kurang-kuranglah kat rumah tu makan makanan yang berangin. Bak kata doktor tadi ya. Okey, rakan Facebook kita pun ada soalan seterusnya. Kita baca sama-sama Okey, daripada Rufi Hamid katanya, adakah carpal tunnel juga salah satu sakit sendi doktor? Doktor betul jawab. Okey, carpal tunnel ya betul, dia adalah masalah sakit sendi. Biasa-biasa sendi di pergelangan tangan. Biasa-biasanya dia menyerang kepada orang yang banyak menggunakan tangan. And then dia disebabkan oleh dia punya saluran saraf dia akan tersepit di bahagian tangan. Jadi kedudukan yang betul semasa melakukan kerja. Okey, ini biasanya carpal tunnel ni kepada orang yang bekerja di pejabat. Pejabatlah. Okey, bila mereka menggunakan komputer, posisi yang betul adalah macam mana tu? Okey, dia kena tegak. Kadang-kadang apa yang berlaku adalah bila posisi keyboard tu tinggi, dia kena naik. So pergelangan tangan dengan bahagian tangan ni terpaksa bengkok. Yang ni akan boleh menyebabkan carpal tunnel. So kita kena tegakkan. Oh, jadi kena ada sesuatu yang support sini kot. Sebab kan agak tinggi kan. Jadi maksudnya doktor katakan kalau anda buat kerja-kerja pejabat, pegang keyboard tu daripada sini sampai depan perlu meluruskan. Yang posisi neutral lah. Neutral untuk keadaan tangan. Kalau katakan macam ni, dia akan menyebabkan dia akan menekan pada bahagian saraf kita dan boleh menyebabkan kebas-kebas. Saya buat sekejap pun dah rasa lenguh sebenarnya. Bayangkan kalau anda buat sepanjang 9 jam, tak peti itu akan menyebabkan carpal tunnel tu. Okey. Jadi kalau begitu, kalau ada orang yang terkena ataupun dah lama kerja bertahun-tahun lamanya, begitu tangannya, bagaimana boleh dirawat secara generalnya? Okey, kalau kata carpal tunnel ni, kalau katakan sedikit doktor akan bagi berehat lah, mungkin bagi sprint macam tu untuk menegakkan dan kurangkan bengkak lah. Bengkak. Tapi kalau katakan keadaan dia teruk dan sentiasa kebas, mungkin doktor akan melakukan pembedahan. Pembedahan pada bahagian pergelangan tangan supaya tempat yang menekan pada saraf tu dia akan riliskan dia punya struktur lah. Struktur dia. Jadi kalau ada penonton yang rasa kebas-kebas dan rasa tak tahan tu, elok jumpa doktor berdekatan dan lakukanlah rawatan susulan insya-Allah. Okey, tadi kita bercakap tentang lutut, sendi tangan. Mungkin lepas ni kita tanya pasal pinggang. Tapi bukan sekarang. Kita berehat seketika, jumpa anda sekejap lagi, okey? Okey, selamat kembali bersama kami dalam rancangan Hello Dr. TV3. Kita nak sambung sembang dengan doktor tentang topik pada hari ini, sakit sendi. Jangan ingat ke orang yang tua-tua je tak? Kadang yang muda-muda pun dah ada masalah sendi. Okey, kami dah bersembang, dah tahu tentang masalah sendi dari segi bahagian lutut, bahagian jari jemari. Sekarang ni kita beralih kepada bahagian sakit sendi yang terjadi dekat pinggang pula. Ini saya paling suka Pak Zaim, ada masalah itu, doktor. Apakah agaknya penyebab kita boleh sakit sendi bahagian pinggang, doktor? Boleh doktor jelaskan kepada penonton? Okey. Bila kita katakan kita sakit sendi daripada bahagian pinggang, ini adalah disebabkan masalah pada kita punya tulang belakang. Kalau katakan untuk pengetahuan Zaim dan semua penonton Hello Doktor, jadi sebenarnya tulang belakang kita bermula daripada bahagian leher sampai ke kita punya tulang, kita panggil tulang tongking lah. Dia ada 26 tulang kat situ. So tulang-tulang kecil, and then di antaranya terdapat disk, kita panggil cakra disk ataupun cakra lah. Okey, bila kita sakit sebelum saya terangkan, kita punya tulang belakang dia ada lengkuk tersendiri. Okey, so bahagian atas lengkuk ke belakang, lepas tu bahagian bawah dia akan lengkuk ke dalam. Dan sebenarnya lengkungan ini perlu dia kekalkan untuk supaya kita tidak mengalami sakit pada bahagian belakang. Tak kira sebab kalau katakan pinggang bahagian belakang bawah, tapi bahagian belakang atas pun ada orang yang mengalami sakit pinggang. So kena kekalkan kedudukan. Sebab tu
postur yang betul, di mana postur kita panggil neutral position, di mana telinga, bahu dan punggung kena dalam keadaan satu line. Satu line. So yang tu kita punya lengkungan kita kekalkan. Tapi dalam masalah orang sakit pinggang biasanya berlaku apabila mereka yang muda-muda lah mereka mengangkat barang yang berat. Bila mengangkat barang yang berat lebih daripada kita punya kekuatan, apa yang perlu lakukan, contoh dia bila kita mengangkat barangan tu daripada lantai. So apa menunduk gitu kan? Menunduk, membongkok. Dia terus membongkok. Sepatutnya kita kena melutut, angkat barang dan dekatkan dengan badan kita supaya kita punya lengkungan tadi tetap maintain lah seperti asal secara natural. Tapi kalau katakan kita bongkok dan terus ambil, apa berlaku? Kita akan menyebabkan regangan. Regangan, kan tadi ada tulang, dua regangan. Bila regangan, kita boleh menyebabkan cakra in between tu prolapse. Prolapse tu terkeluar daripada tempat asal dia. Bahaya juga dengar. Biasa orang buat, doktor. Ya. Angkat barang, tak payah angkat barang lah. Kita yang ada anak-anak ni, angkat anak pun berat kan, daripada bawah tu kita angkat sampai ke atas. Itu yang bahaya. Bak kata doktor tadi, kita elok kita duduk dan angkat ikut postur badan yang menegak. Betul tak? Melutut. Okey, tapi kan ada juga orang yang tanya macam Zaim pun buat benda sama juga. Kalau contoh ramai orang saya buat benda sama juga. Kita suka, kalau kita lengah belakang, kita suka baring dan kita minta orang yang tekan belakang krap. Digalakkan ke tidak? Okey, sepatutnya kalau katakan kita urut-urut masa lah, sebab biasanya bila kita sakit belakang, kita punya otot jadi tegang. Betul. Sepatutnya otot tegang, kita urut bahagian otot tu supaya dia kurang tegang. Lah. Okey, kadang-kadang ada orang nak mengurangkan tegang tu dia gunakan mandian air panas, sauna, mengurang ketegangan lah. So tapi kalau katakan kita takut, kalau katakan pijak ke apa ke ya dengan kuat tu tadi pergerakan sebab kita punya sendi tulang belakang kita dia sendi yang tidak freely mobile. Dia bukan jenis yang boleh bercantum kembali kan, gitu kan. Bergerak terlampau jauh. Okey, so kita takut kita akan cederakan. Macam saya cakap tadi, mungkin kalau katakan umur sekarang kita punya otot ligamen kita dan kita masih kuat, tapi bila bila kita makin berusia, proses degeneration dan kemerosotan pada kita punya tisu-tisu tu, nanti kita akan ada masalah pada masa akan datang lah. Ya, kalau menyambung tentang jawapan doktor tu kan, siapa agaknya yang lebih cenderung untuk mendapat masalah sakit sendi ni dari segi jantina, usia, gaya hidup? Okey. Actually sebenarnya sakit sendi ni itulah bergantung pada penyebab dia. Kalau katakan kanak-kanak might be kecederaan, jatuh luka pada sendi, boleh bengkak, boleh ada jangkitan bila luka. Bila kalau katakan remaja, bila mereka bersukan pun mereka boleh cedera macam kita bincangkan tadi Zaim. Kalau katakan bila umur dah meningkat, proses degenerasi, penipisan pada rawan, pada tulang penghasil pun boleh menyebabkan sakit sendi. Tapi bagi dari segi jantina, biasanya kalau katakan macam osteoarthritis, degenerasi dari sendi tu, dia akan lebih ketara setelah menopause. And then kalau katakan osteoarthritis, dia akan bermula awal pada orang lelaki. Dari sini degenerasi tulang rawan dan juga tulang tu sendiri, erosion hakisan pada tulang tu. Kedua-dua pun berisiko lah sebenarnya kan. Okey, kita juga nak sambung sembang untuk kita petik pula soalan daripada rakan Facebook kita. Okey, kita petik soalan daripada Rohaina Ramli. Okey, Assalamualaikum doktor. Saya ada sakit di bahagian atas pinggul. Bila dah
rukuk, time solat, nak bangun kena hati-hati. Dan bila baring, nak mengiring pun kena berhati-hati. Kalau tidak, sakitnya Tuhan je yang tahu. Macam mana saya nak kurangkan sakit yang saya alami ni, doktor? Terima kasih, doktor. Ini Zaim rasa ramai yang rasa, ya? Ya, acak-acak kakak semua rasa benda sama. Cuba doktor tolong explain kepada penonton. Okey, dia sakit pinggul bila rukuk. Ya. Okey, that's mean bila kalau kata pinggul adalah bahagian tepi dia, Zaim. Pinggul tepi ni, okey. Jadi bila dia rukuk and then dia bangun sakit juga. So that's mean dia masalah dia adalah pada sendi pinggul. That's mean kita ataupun kita panggil hip joint lah. Jadi dia kita panggil dekat kita punya pelvic girdle lah. Okey, so memang kalau katakan ada masalah dari segi pinggul ni, kalau katakan okey, dia kena tengok. Kalau katakan masa tengah radang, semasa radang dia kena rehatkanlah sepatutnya. Jangan memaksa, betul. Memaksa. Kalau katakan sendi tu bengkak pun lagi akan sakit bila kita melakukan pergerakan. Jadi kalau katakan ada keradangan, ada bengkak pada sendi tu, so kita kena kena mengambil langkah, sepatutnya jumpa doktor. So doktor biasanya doktor akan kasih ubat untuk mengurangkan bengkak, mengurangkan radang. Jadi kurang kesakitanlah bila kita membuat pergerakan. Bolehlah meneruskanlah solat ke aktiviti harian kalau dah ada ubat macam itulah. Kalau katakan sakit, kalau boleh kita jangan paksa. Okey. Kalau katakan kita nak bersolat pun, kalau katakan kita sakit pada bahagian tu, ada cara lain untuk kita melakukan solat kan. InsyaAllah ada cara dia. Kan? Okey, terima kasih doktor jawab soalan tu. Okey, kita sembang tentang masalah yang kita dengar macam ringan-ringan jugalah kan. Tapi sebenarnya ada kecederaan sendi yang kronik. Nak tahu apakah kisahnya, kita bersama dengan seorang bekas pesakit sendi kronik yang membuat pembedahan dan sekarang ini semakin pulih. Nak tahu kisahnya? Jom kita saksikan laporan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Dr. Masita Arif. Sekarang bertugas di Institut Penyelidikan Perubatan atau lebih dikenali sebagai IMR, terletak di Kompleks NIH Setia Alam, Shah Alam. Berusia 48 tahun, anak sulung daripada 5 adik-beradik ini pernah mengalami masalah sakit sendi di mana ia menyukarkan pergerakan bahunya. Hampir sebulan menahan sakit, ibu kepada seorang anak ini nekat menjalani pembedahan setelah didiagnos mengalami masalah tulang akromion yang bengkok tahap 2. Masalah sakit sendi bahu. Sendi bahu ni saya mengalami masalah ni pada tahun 2017, di mana pada masa tersebut ianya bermula apabila sebaik saja saya setiap kali lepas sembahyang kita bersujud, bila bangun daripada sujud kita kena tekan tangan kita ni dan merasa sakit di bahagian bahu kiri. Mula-mula sakit tu hanyalah sedikit sahaja, tapi lama kelamaan dalam 2-3 minggu sakitnya makin kuat, menyebabkan saya perlu berjumpa dengan doktor pakar tulang lah. Dan doktor pakar tulang yang bahagian yang khas untuk sendi bahu ni iaitu Dr. Asfar. Jadi hasil pemeriksaan X-ray mendapati tulang yang terdapat di sendi bahu saya ni, tulang acromion ni, dianya bengkok sedikit. Bila dia bengkok, bila kita gerakkan bahu tu, dia menghakis tendon. Tendon ni antara dua tulang. Jadi kalau dibiarkan saat pergerakan tersebut, lama-lama tendon saya tu akan boleh terputus dan lagi menerukkan lagi bahu saya lah, sendi bahu saya. Jadi Dr. Asfar menyarankan agar saya menjalani pembedahan secara artroskopik, di mana ianya bukanlah pembedahan yang macam biasa, ia menggunakan kamera ya. Ada 2 irisan yang telah dibuat pada saya punya bahu belah kiri ini, iaitu satu untuk kamera dan satu lagi untuk masukkan alat untuk menghakiskan tulang yang bengkok tersebut. Dan prosedurnya hanya makan masa 2 jam, dan setelah prosedur selesai saya terus boleh menjalani fisioterapi dan pulang ke rumah setelah 2 hari. Daripada rumah tu saya menjalani fisioterapi yang intensif untuk menggerakkan sendi bahu saya sehinggalah selama sebulan dan alhamdulillah saya tak ada lagi rasa sakit dan saya boleh menggerakkan sendi bahu kiri saya seperti biasa. Jadi saya ingin menyarankanlah kepada semua yang ada masalah sendi bahu, pergilah rawatan, pergi pemeriksaan, dapatkan rawatan yang sepatutnya. Dan sekiranya rawatan tersebut memerlukan pembedahan, sekarang pembedahan ada berbagai teknik, terutamanya artroskopi tadi yang amat kata orang mudah.
Dan ianya boleh menyebabkan kita sembuh dan tiada masalah sakit bahu lagi lah. Kisah yang memberi inspirasi sebenarnya, walaupun anda disahkan ada sakit sendi kronik ke, tak kisahlah kat bahagian bahu ke, belakang ke, tangan ke, ada jalannya. Kan doktor kan? Jadi bagi anda menonton, jangan takut untuk melakukan pembedahan jika disuruh. Sikit doktor komen tentang laporan tadi. Cadangan doktor kepada mereka yang sakit juga ke sekarang ni, tapi tak takut-takut ke. Sebab memang bila kita sakit sendi itu, kalau kata-kata sakit akut, dia akan pulih. Kalau macam bengkak, dia akan pulih dalam masa jangka masa pendek dan juga boleh berfungsi balik semula 100%. Tapi bagi mereka yang mengalami sakit sendi yang menyebabkan penghadaan pergerakan and then tidak boleh melakukan aktiviti harian. Contoh dia sakit sendi bahu sampai tak boleh mengangkat tangan ataupun kebas-kebas sampai tak boleh membuat rutin harian, menulis, menaip, sakit sendi ataupun kalau kata sakit lutut sampai tak boleh berjalan, tak boleh berdiri. So kalau katakan perlu melakukan pembedahan, so sepatutnya jangan takut sebab sekarang ni cara pembedahan pun mungkin ada pembedahan yang kita kena buka bahagian lutut dan ada pembedahan yang hanya menggunakan macam tadi video tadi dia bukan buka, dia hanya buat 2 hirisan saja dan dia masukkan alat. So berbincang dengan doktor yang merawat bagaimana cara yang terbaiklah untuk rawatan dah sekarang semakin canggih kan. Betul. Mengikut pada kondisi kita sendiri. Yang penting kita kena pandai-pandailah rawat supaya tidak menjadi lebih teruk. Okey, di studio kita bukan saya ada doktor, tapi kita menjemput seorang selebriti yang tak asing lagi di Malaysia, yang semua orang kenal, iaitu Anita Baharom. Apa khabar Anita? Alhamdulillah sihat. Ya, sampai sekarang orang ingat lagi drama Dunia Baru tu. Allah, lama dah. Dunia lama. Okey, Anita, kita nak ceritakan tentang pengalaman juga yang juga pengidap sakit sendi dan sebagainya. Tapi apa yang Anita lalui dah berpuluh tahun kabarnya, iaitu penyakitnya namanya adalah SLE ataupun penyakit lupus. Dan mungkin bagi anda menonton, apakah itu penyakit lupus? Doktor, sikit doktor, apakah itu penyakit lupus tu? Lupus ke lupus? Systemic lupus erythematosus. Lupus tu bahasa Melayu. Englishnya lupus. Okey, silakan doktor sikit. Actually dia sebenarnya dia adalah jenis autoimmune disease di mana kita punya patutnya sel pengawal badan kita dia akan mengawal diri kita daripada anasir-anasir daripada luar lah, contoh dia bahan kimia ke ataupun jangkitan-jangkitan. So dia sepatutnya dia akan memakan anasir-anasir tersebut. Lepas tu dia digest, lepas tu dia akan buanglah, kumuhkan. Dia macam berbeza juga daripada sakit sendi biasa kan? Okey. Ini kalau kita panggil itu penyakit yang mengkhianati diri sendiri. Okey, sebagai kata orang tu masih lagi menghadapi penyakit itu kan? Ke dalam kurang? Experience sikit pengalaman Anita sebagai pengidap SLE itu. Okey, actually kalau kata sakit sendi ni masa tu kita belum tahu lagi apa tu SLE. Masa tu dah nampak sakit-sakit sendi tu daripada kita sekolah lagi, daripada form 5. Okey, boleh ingat lagi masa nak ambil SPM, tengah tulis esei kena rehat. Sakit. Dia macam ni. Tulis-tulis kena rehat. So kita tak tahu, tak pernah rasa nak pergi check ke apa ke. Sampailah dah orang kata zaman UiTM. Masa tu kalau berada di tempat sejuk, dia pernah jadi satu keadaan yang kalau tangan jari ni kebas, jari ni transfer. Dia cakap, sekejap dia transfer kebas sampai sini tau. Lepas tu macam kita, apa sal ni, takut lah kan. Lepas tu sekejap dia transfer sini pula, cing. Okey, sampai dah habis situasi tu, lepas tu kita kahwin, lepas berkahwin dapat anak. Masa dapat anak tu paling teruk sebab masa dalam pantang tak boleh dukung baby. Anak sulung sebab dia jadi macam lemah sangat-sangat, bisa dia tangkap sini, tangkap. Jadi macam tak boleh sangat-sangat dukung anak. So lepas tu baru pergi check. Doktor ingat mula-mula ingat arthritis, rheumatoid arthritis. Tapi bila pergi ke pakar baru dia orang confirmkan, diagnose kata SLE positif. So apa benda SLE positif pun tak tahulah. Tapi lepas tu baru belajarlah, dia kata penyakit yang macam patutnya diri kita ni mengawal kita punya body kita, tapi rupanya dia mengkhianati diri kita lah. Dia makan. So start tu macam okey. Jadi sakitlah, tapi alhamdulillah dah makan 10 tahun juga. Orang kata alhamdulillah, syukur, alhamdulillah masih mild. Masih mild. Mild. Jadi macam mana Anita hidup dengan benda itu?
dengan kerja-kerja harian, lakonan dan sebagainya, uruskan anak-anak. Macam mana keadaan sekarang berbanding dulu? Okey, dia macam ni. Apa yang kita dapati untuk diri kita, ya. Setiap orang tak sama. Dia sakit macam ni, kita tak sama cara orang tu punya kata kehidupan, cara harian kehidupan sendiri. Dia cara menghadapi macam mana, cara kita kenal diri kita, penyakit kita macam mana. Diri kita kenal dulu. So macam kita diagnose diri kita sendiri, maksudnya kita tak boleh sejuk. Oh, tak boleh sejuk. Tak boleh sejuk. Maksudnya macam mengada-ngada sikit lah. Basuh pinggan lama tak boleh. Sebab kalau macam lama-lama dia akan macam bisa tau. Dia bisa. Lepas tu kalau macam pemakanan pun kena jaga. Contoh macam kita tahu kalau macam kita termakan cendawan sisir, okey, kita akan terus tangkap satu badan. Yang paling dia tangkap sendi-sendi, dia lemah. Lepas tu paling sakit dekat jari, dia jadi macam bengkok terus. Bengkok. Lepas tu tak boleh terlalu penat, tak boleh fikir banyak. Sebab tu kadang kita on off shooting sebenarnya. Sebab kita tak boleh terlalu penat. Pernah situasi yang mana kita shooting dengan anak, maksudnya kita all out shooting untuk 2 minggu. Masa hujung-hujung nak habis shooting tu dia dah start bengkok dah. Ini dia beritahu aku dah penat ni. Bengkok mengeras lagi ke? Keras dan tak boleh nak straight. Bila straight sakit ya amat. Lepas tu bila kita all out shooting semua, teruskan juga. Habis shooting otak dah bagi tahu kata aku dah habis shooting. Terus collapse tak ada jalan. Oh, lain macam juga Lain macam merangkak lutut, tangkap lutut ni. Ya. Ni saya rasa bunyi. ramai juga orang yang nak tahu lagi lanjut kisah Anita Baharom, tapi kita rehat sekejap, kita sambung cerita sekejap lagi. Jangan ke mana, okey? Okey, banyak yang kita belajar hari ini tentang sendi dan sebagainya. Okey, kita nak sambung cerita lagi dengan doktor dulu, okey? Bagi mereka yang ada masalah sendi dan sebagainya, apakah cara rawatan yang terbaik untuk kita rawat bermula dari rumah sampailah ke arah profesionalnya? Ceritakan doktor. Okay, kalau katakan rawatan berkenaan dengan sakit sendi, contohnya kalau katakan sakit sendi pada mulanya bengkak dan sakit, mungkin kita boleh letakkan ice pack ataupun heat pack. Maksud dia tuam secara panas ataupun sejuk. Dua-dua boleh. Dua boleh. Okay. Yang panas tu lebih kepada untuk merilekskan otot-otot, dan sejuk tu dia rasa kebas, jadi kita kurang rasa sakit. Okey. So kalau boleh, kalau bengkak kita tinggikan bahagian yang bengkak supaya tidak makin bengkak. Kalau kata dia ke bawah, so dia macam tarikan graviti, dia akan lagi bengkak. Okey, so selepas tu kalau katakan perlu, kalau berjumpa doktor, kalau katakan masih bengkak, berjumpa doktor, and then tengoklah doktor tu akan beri, biasanya doktor akan beri ubat tahan sakit dan ubat bengkak lah kalau katakan bengkak. And then ubat tahan sakit tu bergantung kepada tahap kesakitan. Kalau katakan kesakitan tu rendah, kadang-kadang dengan paracetamol biasa saja pun memang boleh hilang. Kadang-kadang tak payah ubat tahan sakit pun, makan ubat bengkak saja pun boleh hilang dan boleh berfungsi balik semula lah. Itu kalau katakan dia muda menjadi macam tu. Tapi kalau katakan sendi tu contoh dia osteoarthritis ke ataupun rheumatoid arthritis yang sakit yang kronik lama tu, mungkin dia perlukan ubat yang lebih kuat, non steroid punya ubat tahan sakit, ataupun kalau katakan sakit dan berterusan lama, mungkin doktor akan sarankan untuk mengambil ubat steroid lah. Dan ubat steroid ni sebelum tu ada juga ubat krim sapuan pada tempat yang sakit. Ada jugalah. Itu dari doktor jugalah. Ya, daripada doktor. Tapi itu bagi mereka yang nak merawat. Bagi mereka sedang menonton sekarang, dia tak nak sakit sendi tu. Dia nak mencegah daripada dia merawat. Ada tak cara-cara terbaik buat kami tak nak terkena sakit sendi tu? Itu sebenarnya adalah yang terbijak sekali lah, langkah yang terbijak, sebab pencegahan tu lebih baik daripada merawat. So kalau katakan sebaiknya memang kalau katakan kita nak mencegah sakit sendi itu, kalau katakan cedera, make sure kita jangan cedera. So kalau katakan exercise, kita mula dengan warm up, and then kita buat jangan terlampau agresif sangat sehingga boleh mencederakan kita punya sendi-sendi. Dan kalau katakan macam tadi, contohnya pinggang, untuk kita takut untuk menjaga pinggang, kita kena pastikan postur badan kita pada postur yang natural saya cakapkan tadi itulah, telinga, bahu dan pinggang dalam keadaan tegak.
semasa berjalan, semasa duduk pun dia ada postur yang baik, postur yang baik lah. Semasa memandu kereta, so dia ada postur dia tersendiri. Okey, macam tadilah tangan, kalau katakan kita tak nak carpal tunnel syndrome, so ada postur dia tersendiri. So okey, jangan memberi stres kepada kita bersaraf. Okey, selain daripada itu, kalau katakan kita tidur menggunakan tilam yang kalau boleh tilam tu pun boleh mengekalkan kita punya lengkuk tulang belakang kita. Dah banyak jual macam tu kan. Kita cari tilam yang sebenarnya terbaik untuk kita juga yang sebenarnya. Ergonomik. Yang ergonomik sebenarnya. Kalau nak tahu lebih lanjut, Google lah sendiri. Banyaklah kat internet tu kan cara-cara sebenar kan. Okey, Anita pula. Okey, sebab kita tahu Anita dah lalui apa tadi namanya? SLE. SLE ni. Sebenarnya SLE ni macam-macam. Ada SLE darah, SLE apa tadi? Tulang, kidney. Tapi Anita SLE sendi. Semua tu sendi. Rupanya ramai juga wanita-wanita luar sana yang senasib dengan Anita. Betul tak Anita? Betul. Ramai. Jadi rawatan yang Anita lalui macam mana? Nak tahu untuk sendi itu sendiri. Okey, of course kita berjumpa dengan yang pakar apa semua. Makan ubat-ubat juga yang doktor bagi. Tapi kadang kita macam serasi tak serasi kan, itu pun pada diri kita. Tapi apa yang kita banyakkan sekarang ialah lebih kepada menjaga pemakanan berhasiat lah. Maksudnya kalau kita nak cakap secara umumnya, makanan-makanan seperti kita makan habatus sauda, itu penting. Sebenarnya memang itulah kita amalkan. Yang keadaan sekarang, alhamdulillah Allah pun pemudahkan lah. Maksudnya kita amalkan habatus sauda, olive oil, jus delima, lagi apa cuketin, benda-benda yang orang kata makanan sunnah lah, orang faham macam tu kan. Kita amalkan tu. Dan juga kita kena tahu juga pemakanan-makanan lain macam sayur-sayuran yang tak bisa, yang tak sejuk, yang tak berangin sangat. Kita kena jaga semua tu, aspek-aspek tu, sebab kita kurang sikit ubat-ubatan, kita nak lebih kepada yang natural macam tu. Setakat ni berkesan lah untuk Anita. Alhamdulillah setakat ni macam inilah. Kadang risau juga, apalah kat dalam aku ni. Tapi so far kita elakkan stres, elakkan nak macam baru ni uji dengan banyak-banyak ujian. Tapi kita kena kontrol lah, kena jaga, sebab kalau aku sakit siapa nak jaga anak-anak kan. Jadi kita kena kenal diri kita, jaga pemakanan. Okey. Kan? Jaga pemakanan. Jaga pemakanan. Dan juga kena clear. Minda positif, kena tenang. happy je. Okey, doktor, sikitlah pesanan kepada penonton sekarang ni, bagaimana mereka boleh amalkan kat rumah supaya mereka dan keluarga mereka kekal sihat dan tidak terkena sakit sendi ni, doktor. Kepada penonton sekarang. Okey, kalau katakan untuk mengelakkan sakit sendi, okey, kita perlu macam kita cakap tadi, pemakanan yang seimbang, seimbang dan berhasiat perlu kita ambil lah. Contoh dia kalau katakan makanan yang cukup dengan dia punya karbohidratnya, proteinnya, lemaknya. Tapi kalau katakan kita nak tulang yang kuat, kita lebih kepada kalsium, and then kita lebih kepada magnesium, and then juga kita kena ada vitamin D untuk tulang. And then selain daripada itu, kalau katakan kita kena bersenam, pastikan otot-otot kita kuat, supaya otot-otot yang kuat tu boleh dia jadi pelindung kepada kita punya sendi, supaya tidak mudah dislocate ke maksudnya terkeluarlah. Senaman yang mudah dan tidak memaksa, slowly and steady. Okey, Anita pula kepada peminat-peminat yang menonton sekarang ni, secara ringkas je Anita, kepada mereka yang ada sakit sendi dan takut nak jumpa doktor. Pesanan Anita kepada mereka. Jangan takut, kena jumpa dulu doktor, tanya dulu, kena kenal dulu apa yang kita punya body kita sedang berhadapan, dan juga kita kena jaga kesihatan kita, kena jaga pemakanan lah yang penting, dan yang paling penting kena tawakal pada Allah dululah, baru kita settlekan yang lain. Terima kasih banyak-banyak Anita bersama kami pada hari ini. Thank you so much kepada Dr. Maznida Mahjom sebab sudi berkongsi punca dan masalah tentang sendi. Moga-moga memberi manfaat kepada semua penonton yang menonton kami pada hari ini. InsyaAllah minggu depan untuk topik yang lain pula. Kita jumpa minggu depan. Saya Zaim Zani. Assalamualaikum. Jaga diri. Bye-bye.